Selamat sejahtera, Madam. Nama saya Chong Jing Lee. Nombor matrik saya adalah E20A2117. Hari ini, ahli kumpulan saya dan saya dari kumpulan 9 akan membentangkan tugasan subjek penelukaan nilai ilmu. Subjek yang dipilih oleh kumpulan kami ialah prinsip pemasaran. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Syamil bin Mahdi, matrik nombor A20B2304. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan pengenalan. Untuk subjek yang dipilih oleh kumpulan kami adalah prinsip pemasaran. Prinsip pemasaran merupakan aktiviti perniagaan yang melibatkan proses penyelidikan pemasaran yang betul, analisis terhadap kelagak pengguna, persekitaran pemasaran yang betul, saluran promosi yang betul, pengedaran produk bagi menetapkan harga bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna serta mencapai matlamat yang ditetapkan oleh organisasi. Kumpulan kami memilih subjek ini adalah disebabkan mudah difahami dan ramai masyarakat yang meminati bahagian perniagaan tersebut. Dan hampir semua orang ingin tahu tentang pemasaran yang betul dan punya minat untuk mengetahui subjek ini. Objektif untuk tugasan ini adalah untuk membantu pelajar dalam bekerjasama dalam sebuah kumpulan. Tugasan ini dapat melatih pelajar untuk mengkaji dapatan kajian, berfikir secara kritis dan mendalami untuk mengkaji dapatan kajian, memahami kelemahan serta memberi cadangan untuk meningkatkan nilai khusus yang dipilih oleh kami, iaitu prinsip pemasaran. Kaedah yang digunakan untuk membuat soalan bagi masyarakat untuk menjawab adalah dengan menggunakan Google Form yang dipilih oleh kumpulan kami, kerana ia mudah untuk digunakan untuk menambahkan pandangan subjektif masyarakat luar tentang nilai dan kepentingan khusus tersebut, iaitu prinsip pemasaran. Kumpulan kami akan menjadikan 10 soalan yang terdiri daripada 7 soalan berbentuk soal selidik tertutup, iaitu setuju atau tidak setuju, dan 3 soalan berbentuk soalan terbuka. Seterusnya, saya akan tentang jabatan kajian demografi responden. Kajian demografi responden dilaksanakan oleh kami untuk mengenal pasti maklumat responden seperti jantina, kaum, status pekerjaan, dan pernahkah mengambil subjek prinsip pemasaran. Terdapat 10 orang responden terlibat dalam kajian ini. Berdasarkan demografi jantina, kami dapat mengetahui bahawa selama 6 orang responden adalah wanita, manakala 4 orang responden adalah lelaki. Berdasarkan demografi kaum, kami dapat mengetahui bahawa selama 6 orang responden adalah Melayu, manakala 4 orang responden adalah Cina. Seterusnya, berdasarkan demografi umum, kami dapat mengetahui bahawa semua responden adalah berumur dari 16 hingga 25 tahun. Berdasarkan demografi status pekerjaan, kami dapat mengetahui bahawa semua responden adalah seorang pelajar masih belajar lagi di sekolah atau universiti. Akhirnya, berdasarkan demografi pengambilan subjek prinsip pemasaran, kami dapat mengetahui bahawa selama 9 orang responden adalah benar mengambil subjek prinsip pemasaran, manakala hanya 1 orang responden adalah tidak pernah mengambil subjek prinsip pemasaran. Selamat sejahtera, nama saya Jun Chong Ji dan nombor matrik saya ialah A20A2119. Dan saya akan membentangkan tema 1 dan tema 2. Tema 1 iaitu kewajipan subjek. Terdapat satu soalan untuk tema ini ialah adakah subjek prinsip pemasaran ini wajib diambil oleh pelajar yang ingin menjadi usahawan? Terdapat 9 responden yang setuju, manakala terdapat 1 responden yang tidak setuju. Majoriti responden setuju kerana subjek prinsip pemasaran merupakan satu subjek asas yang perlu diambil oleh pelajar untuk mendapatkan pengetahuan perniagaan yang mencukupi. Seterusnya, tema 2, kegunaan dalam kerjaan. Terdapat 3 soalan untuk tema ini. Soalan yang pertama, adakah subjek ini dapat membantu dalam bidang pekerjaan yang diceburi oleh anda sekarang selain daripada dalam bidang perniagaan? Terdapat 9 responden yang setuju, manakala terdapat 1 responden yang tidak setuju. Soalan yang kedua, adakah pembelajaran prinsip pemasaran dapat memberi kelebihan kepada seseorang itu untuk mendapatkan pekerjaan? Untuk soalan ini, semua responden setuju. Soalan yang terakhir, adakah golongan yang mempelajari subjek prinsip pemasaran lebih berjaya dalam menjalani perniagaan berbanding dengan golongan yang tidak mempelajari subjek ini? Terdapat 4 responden yang setuju, manakala terdapat 6 responden yang tidak setuju. Sebahagian besar responden daripada soalan tema ini berpendapat bahawa prinsip pemasaran ini memang bernilai dan penting dalam pelbagai jenis bidang kerja dan bukan hanya berguna
dan terhadkan dalam bidang perniagaan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Rizman Farzuddin bin Azhar, nombor matrik A20A1557. Seterusnya, tema 3, kegunaan dalam aspek lain. Berdasarkan gambar 5, kami dapat mengetahui bahawa semua responden 100% setuju tentang mempelajari subjek prinsip pemasaran dapat digunakan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, berdasarkan gambar 6, kami dapat mengetahui terdapat 7 individu 70% yang setuju, manakala terdapat 3 individu 30% yang tidak setuju tentang prinsip pemasaran menggunakan segmentasi berasaskan geografi dan demografi untuk mengetahui permintaan pengguna. Akhir sekali, berdasarkan gambar 7, kami dapat mendapati 9 individu 90% yang setuju, manakala terdapat 1 individu 10% yang tidak setuju tentang prinsip pemasaran dapat meningkatkan kemajuan negara terutamanya dari segi ekonomi. Dan secara kesimpulannya, sebahagian besar responden bersetuju bahawa subjek prinsip pemasaran ini mempunyai nilainya tersendiri dalam aspek lain seperti dalam kehidupan harian kita. Manakala terdapat segelintir responden yang tidak bersetuju kerana mereka beranggapan bahawa prinsip pemasaran ini berfokuskan kepada perniagaan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Zakwan Haris dan nombor matrik saya adalah A20B1264. Dan saya akan menerangkan bahagian saya untuk tema 4, iaitu kelebihan menguasai subjek prinsip pemasaran. Tema 4 mengandungi 3 soalan subjektif yang ditanyakan kepada pelajar-pelajar. Dan tiga soalan ini adalah soalan pendapat atau pandangan pelajar terhadap prinsip pemasaran. Untuk soalan 8 adalah apakah fungsi subjek prinsip pemasaran dalam sesebuah syarikat. Daripada jawapan yang kami terima, kami boleh membawa kepada 3 jenis konklusi yang dapat daripada pelajar. Dan pandangan pelajar adalah fungsi subjek ini adalah amat penting bagi golongan belia dan bakal usahawan, kerana subjek ini penting untuk memahami cara pemasaran produk kepada sasaran pelanggan dengan lebih berkesan. Yang kedua adalah pelajar dapat membantu diri mereka dan usahawan muda yang lain untuk berani mengambil peluang disambil memahami kehendak dan keperluan pelanggan. Dan yang ketiga adalah dapat membantu sebuah syarikat untuk membuat keputusan yang terbaik bagi meneruskan atau melakukan operasi harian dengan lebih teratur dan lancar. Untuk soalan 9 yang ditanyakan kepada pelajar adalah bagaimana subjek ini dapat membantu untuk memulakan perniagaan. Kami dapat konklusikan kepada 3 buah jawapan, iaitu pandangan yang diberikan daripada pelajar adalah subjek ini dapat membantu untuk memulakan perniagaan dengan membina sebuah rangka kerja yang lebih berkesan dan cekap untuk perniagaan mereka. Pelajar juga dapat mengenal pasti apa yang diperlukan dalam sesebuah pasaran dan menganalisis situasi sebelum memulakan perniagaan dengan memperlihatkan kondisi pasaran tersebut. Dan yang ketiga adalah ia juga dapat membantu usahawan untuk menggunakan strategi dan idea yang lebih berkesan di dalam perniagaan mereka. Soalan ke-10 pula adalah kelebihan yang boleh diperoleh daripada pelajar apabila menguasai subjek ini. Pelajar dapat meningkatkan personaliti mereka dalam kehidupan harian mereka, seperti mereka dapat
mempunyai keyakinan yang tinggi untuk berkomunikasi dengan orang lain dan sentiasa berfikir dengan lebih mendalam sebelum melakukan sebarang tindakan. Memberikan pendedahan awal terhadap subjek ini juga amat baik untuk perniagaan kepada pelajar kerana sesetengah pelajar mungkin akan menimbulkan minat terhadap bidang perniagaan dan ingin menceburi dan menjadikan bidang ini sebagai cita-cita mereka. Dan yang ketiga adalah dapat memahami kemahuan dan keperluan pasaran. Ini dapat memberikan pelajar untuk berfikir dengan lebih proaktif dan memberikan produk yang unik kepada pasaran sambil bersaing dengan peniaga lain untuk memajukan perniagaan di Malaysia. Itu sahaja. Kritikan kekuatan. Pertama, dapat memperluaskan perniagaan. Contohnya membuat iklan memperkenalkan produk kepada pelanggan. Akibatnya dapat menarik perhatian pelanggan untuk membeli produk dan dapat meningkatkan jualan. Kedua, membantu membuat penyelidikan pasaran. Contohnya mereka melaksanakan data primer seperti borang, soal selidik, perhatian dan pengimbas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari situasi pasaran. Mereka juga menganalisis tindak balas dari pelanggan melalui mengumpul data mengikut segmen demografi, segmen geografi, segmen ciri-ciri operasi dan segmen psikologi atau gelagat pasaran. Kritikan kelemahan. Pertama, terlalu umum dalam pembelajaran sekolah menengah dan institut pengajian tinggi. Contohnya, seseorang mahasiswa pernah mengambil subjek pengajian perniagaan pada sekolah menengah. Selepas masuk institusi pengajian tinggi, dia diwajibkan mengambil subjek pemasaran yang hampir sama pengajaran. Terpaksa membacakan wang masa dan tenaga untuk menghadiri kelas. Kedua, tidak mempunyai semangat pengembangan dan pembaharuan. Sesetengah orang masih mengamalkan pengurusan tradisional. Mod pemasaran diiktiraf, tetapi masih terdapat banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh perusahaan. Ini juga menggambarkan bahawa sesetengah perusahaan tradisional tidak mempunyai konsep pembangunan inovatif dan pembangunan pasaran. Selamat sejahtera, madam. Nama saya Tan Yong Hua dan nombor metrik saya ialah A20A2026. Saya akan membentangkan cadangan yang diberi untuk menambah baik nilai subjek prinsip pemasaran. Cadangan yang pertama adalah pihak sekolah mengadakan program keusahawanan. Sebagai contoh, program keusahawanan Institut Pengajian Tinggi IPT yang berstruktur dan holistik memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan tahap employability serta menimba pengalaman dan pengetahuan. Sehubungan dengan itu, pelajar akan terdedah dengan perniagaan untuk memahami gelagat pembeli, membina rangka kerja yang berkesan dan cara memasarkan produk kepada pasaran. Cadangan seterusnya adalah tidak hanya berfokuskan prinsip pemasaran dalam konteks ekonomi dan perdagangan. Hal ini kerana subjek dan teknik pemasaran dapat mewujudkan kehadiran yang unik di pasaran. Melalui cara pembelajaran pemasaran yang efektif serta pengurusan yang sistematik dan berkesan, pelajar dapat meningkatkan operasi perniagaannya sendiri. Selain itu, cadangan yang diberikan adalah pihak sekolah bekerjasama dengan usahawan Malaysia yang berjaya. Sebagai contoh, pihak sekolah menjemput graduan universiti yang menjadi usahawan berjaya untuk memberikan ceramah dengan berkongsikan pengalaman bagi mereka menggunakan ilmu prinsip pemasaran untuk menempuh cabaran yang dihadapi. Justru, pelajar akan mendapat pengetahuan tambahan selain daripada apa yang diajar dalam buku teks. Cadangan yang seterusnya yang diberi adalah memperbagaikan kaedah pengajaran dalam kelas. Sebagai contoh, pensyarah boleh berimplementasikan teknik role play bagi meningkatkan tahap komunikasi antara pelajar dengan pensyarah di mana pensyarah menjadi pelanggan dan pelajar menjadi penjual. Sehubungan dengan itu, pelajar tidak akan berasa bosan dan dapat betul-betul memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pensyarah dengan situasi sebenar yang dilakukan dalam permainan watak tersebut. Seterusnya, penutup. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, kebanyakan individu mempunyai minat dengan subjek prinsip pemasaran ini.
Dengan soalan yang dikemukakan oleh kumpulan kami, banyak individu yang memberi pandangan yang positif dan punya minat untuk mempelajari subjek ini. Prinsip pemasaran adalah subjek umum dan banyak individu yang mempunyai ilmu berkaitan prinsip pemasaran. Hampir kesemua responden kami telah mengambil subjek ini dan mempelajari subjek ini maupun di sekolah ataupun di universiti. Dengan itu, kumpulan kami lebih mudah untuk menjalankan kajian ini dan mendapat respon yang positif. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembentangan kumpulan kami, saya ingin menunjukkan bukti pembahagian tugasan dalam kumpulan. Kumpulan kami menggunakan sosial media WhatsApp untuk membincangkan tugasan dan Google Docs untuk memudahkan penyediaan soalan-soalan soal sedikit bagi Google Form dan juga report bagi tugasan penelokaan nilai ilmu subjek prinsip pemasaran.